السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita sambung tadabbur ataupun tafsir ringkas ayat-ayat dan surah-surah pilihan. Pada pagi ini insya-Allah dengan izin dan inayah pertolongan daripada Allah, kita akan cuba membaca daripada surah Al-Ghashiyah, surah yang mana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam salat Jumaat dan juga salat hari raya. Surah Al-Ghashiyah ini sunnah kita baca, imam baca pada salat Jumaat dan salat dua hari raya, digabungkan ataupun dibaca bersama dengan surah Al-A'la. Itu antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ghashiyah ini kalau kita tengok di antara surah-surah Makkiyah, kerana kita tahu surah-surah Makkiyah kita dah bahas dahulu apa yang dinamakan Makkiyah. Makkiyah disebut oleh para ulama surah-surah yang diturunkan di Mekah ataupun diturunkan sebelum daripada hijratul Rasul. Kebiasaannya untuk kita nak mengenali atau kita nak cam sesuatu surah itu Makkiyah atau Madaniyah, kontennya dia berhubung dengan isi kandungan surah tersebut. Jika kita membaca ayat-ayat ataupun surah-surah Makkiyah, selalunya ia berhubung dengan tauhid, berhubung dengan akidah. Kalau cerita tentang akidah, cerita tentang iman, cerita tentang tauhid, itu ayat-ayat Makkiyah. Kerana kita tahu pada fasa atau period zaman Nabi berada di Makkah, penekanan ataupun dakwah adalah berteraskan kepada pembentukan akidah yang betul. 13 tahun Nabi di Makkah, fokusnya akidah. Jadi ayat-ayat yang turun berhubung dengan akidah. Ayat-ayat Makkiyah juga kalau kita tengok dia lebih pendek, ringkas dan mudah. Jadi sebab itu surah-surah yang pendek, ayat-ayat yang pendek ni kebanyakannya surah Makkiyah. Yang panjang-panjang suratul Baqarah apa semua tu, yang tu Madaniyah, yang berhubung dengan hukum, berhubung dengan syariat, ibadat ni di Madinah. Okey, itu satu. Dua, berikutnya ayat-ayat Makkiyah juga kalau kita tengok dia berhubung dengan selain daripada akidah, ayat-ayatnya pendek sesuai dengan orang Mekah yang baru nak memeluk dan mengenali Islam. Ia juga banyak berhubung dengan janji, azab dan juga balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok surah Al-Ghashiyah yang kita nak baca pada pagi ini, dia berhubung dengan akhirat. Pada bahagian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyentuh secara langsung berhubung dengan keadaan ahli neraka dan juga keadaan neraka. Jadi bahagian yang pertama, pada ayat-ayat yang pertama itu cerita tentang an-nar, tentang ahlun nar,
cerita tentang ahli neraka, cerita tentang keadaan neraka, makanan ahli neraka, minuman ahli neraka, apa yang akan dilalui dan disediakan untuk ahli neraka. Pada bahagian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang syurga. Okey. Demikian Al-Quran. Kalau kita tengok ataupun semalam kita sebut sikit di Masjid Al-A'la, tuan-tuan, kalau kita tengok Al-Quran memang menyentuh berhubung dengan syurga dan neraka. Itu antara perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Semalam kita sebut tugas Rasul adalah sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi ingatan atau ancaman. Sebab itu Nabi SAW bukan sahaja cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Apa maksud saya sebut benda ni? Saya nak menyebut supaya tuan-tuan dan saya semua kita faham bahawa mengharapkan syurga dan takut kepada neraka adalah merupakan sifat orang beriman. Apabila kita buat sesuatu, melakukan sesuatu amalan, memang kita nak syurga, mengharapkan syurga, memang kita nak masuk syurga. Kita salat, kita baca Al-Quran, bersedekah, apa sahaja kebaikan yang kita buat, memang di atas kita nak syurga. Sebab itu Nabi SAW cerita tentang syurga. Untuk apa? Jika Nabi Al-Quran cerita tentang syurga tapi tak boleh mengharapkan syurga, tak gunalah diceritakan tentang syurga. Ini sebab itu tak salah, tak merosakkan niat, tak merosakkan keikhlasan, tak mengganggu kita punya matlamat tujuan ibadat tu. Kalau kita buat nak masuk syurga, orang tanya apa hang rajin sangat, aku nak masuk syurga. Tak boleh, hang kena ikhlas. Mengharapkan syurga tidak berhubung dengan ikhlas. Kerana memang itu yang disebut oleh Allah, itu yang disebut di dalam Quran. Allah cerita tentang syurga. Kita bangkit salat subuh ni pun salah satu faktor yang mendorong, menguatkan kita untuk salat adalah kerana syurga Allah. Di samping tentulah kita takut pada neraka. Sebab itu kita baca dalam hadis Bukhari, bila Allah tanya malaikat, kenapa mereka berkumpul, kenapa mereka berhimpun? Kerana mereka nak masuk ke dalam syurga engkau. Apakah mereka sudah melihat syurga itu? Belum, kata malaikat. Kalau mereka melihat, tentulah mereka tidak akan tidur dan berehat untuk masuk ke dalamnya. Maksudnya beramal semakin kuat jika mereka dah tengok. Kemudian Allah kata apa lagi? Mereka takutkan neraka engkau. Adakah mereka sudah melihat? Belum. Jika mereka melihat keadaan neraka yang menggerikan, Allah kata kalau mereka tengok neraka tu, mereka jadi macam mana? Sekarang mereka tak tengok pun, mereka dah takut. Kalau mereka tengok, malaikat kata tentulah lagi takut, dan mereka tentulah tidak akan berehat untuk lari daripadanya. Nabi kata Allah, dalam hadis tu Allah mengampunkan apa yang mereka buat. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang daripada kita mengharapkan syurga. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dalam surah As-Sajdah selalu kita baca, mereka bangkit daripada tempat-tempat tidur mereka, bangun daripada lambung-lambung mereka, 'anil madaji', katil-katil mereka, yad'una rabbahum, mereka berdoa, beribadah, salat di tengah malam. Kenapa? Khaufan, takut. Takut apa? Takut neraka, takut azab, takut seksa Tuhan. Wa tama'a, mereka nak masuk syurga. Di atas dua sebab itu mereka bangkit, bangun di tengah malam. Itu apa yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita mula dengan ayat yang pertama. Kita tak habislah semua ayat tu pada pagi ni, kita ambil sebahagian saja. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita sambung pada siri yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghashiyah. Hal adakah,
telah datang, telah sampai kepada engkau hadis, berita atau cerita al-ghashiyah, tentang al-ghashiyah, berita, khabar, cerita tentang al-ghashiyah. Soalan-soalan di dalam Al-Quran ni ataupun di dalam bahasa Arab sekalipun, dia panggil istifham ni, soalan pertanyaan ni, satu kita tanya untuk tahu lah, adakah, kita tanya tu untuk kita tahu. Tetapi di dalam Al-Quran, persoalan yang Allah, kalau kita jumpa dalam Quran, Allah tanya hal ataka, ataupun guna hamzah, adakah, hal sama, adakah, satu ingkar, untuk nak mengingkari benda, tanya untuk membantah benda tu. Satu lagi tanya untuk apa? Menarik perhatian. Kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah tanya, tahukah engkau apakah itu lailatul qadar? Soalan-soalan yang seperti ini yang Quran tanya ni bukan untuk tahu, Allah Maha mengetahui, tetapi untuk menarik perhatian kepada jawapan yang akan diberikan, untuk menarik perhatian supaya manusia tertanya-tanya, manusia fokus, dengar elok-elok apa jawapan nak bagi. Sebab itu bila kita mulakan dengan soalan, dia lebih menangkap pendengar daripada kita terus habaq. Kalau kita habaq terus, orang tak berasa sangat besar. Tapi kalau kita tanya, tahu tak apa dia? Dia macam apa? Tertanya-tanya. Dia bagi 100% fokus dia untuk dia nak tahu apa dia benda tu. Nampak? Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan al-ghashiyah? Kata para ulama, ada beberapa maksud yang boleh kita faham daripada al-ghashiyah. Makna al-ghashiyah itu, satu, al-ghashiyah disebut oleh sebahagian ahli tafsir dengan maksud nama kiamat. Kiamat ni ada banyak nama, kan? Al-Qari'ah, An-Naba, itu semua nama-nama kiamat. Salah satunya Al-Ghashiyah. Jadi Al-Ghashiyah menurut sebahagian mufassir ahli tafsir, muhaddis ahli hadis, faqih ahli fiqh. Dia ada gelaran lah dalam pengkhususan ilmu Islam ni. Kalau pakar dalam bidang hadis dia panggil muhaddis. Adalah dia punya syarat-syarat dia apa semua tu. Mufassir ni alim, pakar, ahli dalam bidang tafsir, kan? Okey. Itu dari sudut di kalangan ahli tafsir, mereka mengatakan seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Ghashiyah ni nama kiamat. Maksudnya telah datang kepada engkau. Adakah telah datang kepada engkau? Engkau ni siapa? Sekali duk baca, duk bahasa kita pula. Kan? Ada setengah orang yang saya sebut tu, kan? Qul, katakanlah oleh engkau. Allah suruh aku kata ni. Kan? Quran turun kepada Nabi. Jadi bila dia sebut qul, katakanlah oleh engkau, engkau itu dalam kurungan bainal qausain, dalam kurungan tu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah kata innaka, dalam ayat Quran sebut innaka, sesungguhnya engkau, engkau itu merujuk kepada manusia yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Siapa? Sesungguhnya engkau itu balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ataka, adakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang kiamat? Sebahagian ahli tafsir membawa maksud apa? Dia kata al-ghashiyah menunjukkan tentang salah satu daripada nama neraka. Tafsiran yang kedua, pendapat yang kedua menyatakan al-ghashiyah, nombor satu nama kiamat, nombor dua nama neraka. Sebab apa?
Kerana ghasyiyah ni maksud apa? Ghasyiyah ni maksud meliputi, menaungi, apa? Maksudnya tak ada benda yang terkeluar. Pasal itu Nabi kata orang yang duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, wa ghashiyat humur rahmah. Kita ni yang duduk dalam majlis ilmu, yang dengar orang baca Quran ni, dengar tafsir ni, dilitupi, dinaungi. Perkataan yang Nabi guna apa? Wa ghashiyat humur rahmah. Dinaungi, dilitupi. Ghasyiyah tu maksudnya yang melitupi. Jadi nama neraka itu, nama ghasyiyah itu nama neraka. Al-ghasyiyah tu nama neraka. Kerana di dalam surah Ibrahim ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang apa? Tentang ahli neraka ni. Allah kata wa taghsha. Perkataan tu wa taghsha, perkataan ghasyiyah tu lah, wa taghsha wujuhahumun nar. Wajah mereka, yakni ahli neraka itu, ditutup dengan api neraka. Jadi perkataan wataghsha itu menunjukkan neraka tu menutup, menguasai, semua ahli neraka tu terkena dengan api, kan? Dengan api. Okey. Kemudian kita juga tengok pandangan yang ketiga, dia kata al-ghasyiyah bermaksud penghuni neraka. Penghuni neraka, kan? Okey, penghuni neraka. Jadi ada maksud kata kiamat, ada maksud kata nama neraka, ada maksud al-ghasyiyah itu merujuk kepada penghuni neraka tu. Adakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang keadaan ahli neraka? Al-ghasyiyah. Pasal tu ayat-ayat yang seterusnya tu cerita tentang keadaan ahli neraka. Okey, ayat yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut hal ataka hadithul ghasyiyah. Kita pun mesti tertanya-tanya, macam mana cerita dia? Apa cerita dia? Lagu mana keadaan dia? Maka Allah Subhanahu wa taala mula memberikan details, huraian yang lebih jelas. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah-wajah ahli neraka itu tertunduk hina. Orang yang bersalah ni dia tak mendongak, dia tak angkat kepala, kan? Kita pun dalam bahasa kita, kehidupan kita, penjenayah itu tertunduk bersalah, kan? Si fulan berada di dalam kandang tertuduh dan mendengar keputusan dalam keadaan wajahnya tunduk, kan? Tunduk ni digambarkan orang yang berdosa, bersalah, orang yang buat benda yang tak betul, dia akan tunduk lah, dia tak, kan? Tu kalau kita bercakap kawan tunduk-tunduk, ni something wrong ni, nak murung ke, nak lari ke, apa ke, tak kena tak mana ke. Kalau dia tak tengok mata kita, dia nak kono lah tu, kata orang lah, kan? Lepas tu bila kita tekan tanya, kan, tengok muka, betul tak? Kalau dia tengok betul, kan? Kalau dia tak tengok, aku segan nak tengok, kan? Iaitu orang-orang kafir yang diazab oleh Allah di dalam neraka. Sebahagian ahli tafsir menyebut pada hari tersebut mereka tertunduk hina. Dari wajah mereka itu timbul kehinaan, kerana di dunia dahulu mereka tak pernah tunduk sama sekali. Di dunia mereka sombong, bongkak, mendongak ke langit, angkuh. Pada hari kiamat mereka tertunduk hina. Allah ada perkataan terciduk pula, tak tahu, kan? Mereka selama di dunia senantiasa dalam keadaan gembira, berfoya-foya. Inilah keadaan orang. Siapa dia yang tertunduk hina ni? Orang yang tertunduk bersalah ni, tertunduk takut ni siapa?
orang yang mendapat buku amalan mereka dari tangan dengan tangan dari belakang. So geng-geng pok yang tertunduk ni, yang terhina ni, yang takut gementar ni, baru yang dia tahu langit tinggi rendah ni, siapa dia? Yang diberikan catatan buku perbuatan mereka dengan tangan dari belakang. Ini yang dapat daripada belakang. Kita dari kanan, kiri dan daripada belakang. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-10 hingga 11. Tuan-tuan boleh balik tengok surah Al-Insyiqaq ayat 10 hingga 11. Maksudnya wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan mereka itu dari sebelah belakang, wara'a dhahrihi, wara' tu maksud belakang, amam depan, wara' belakang. Wa amma man utiya, diberikan buku mereka itu daripada belakang. Tuan-tuan, siapa yang pilih nak pergi kanan, kiri, depan, belakang ni? Kita akan boleh pilih? Kita nak kata, pergi belah kanan, pergi belah kanan, pergi belah kiri. Masa tu kita tidak bergerak di atas kehendak kita. Ini yang menakutkan. Pada hari itu Quran cerita, Nabi sebut manusia teringin, manusia nak pergi duduk belah kanan. Dia nak pergi belah kanan, tapi dia tak boleh pergi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana gambaran kita nak pergi belah kanan, berusaha nak pergi belah kanan tapi tak pergi. Sebab bukan di bawah kawalan kita. Manusia bergerak mengikut apa yang ditentukan oleh Allah pada hari itu, berdasarkan amalan masing-masing. Kemudian apabila dia diberikan buku daripada sebelah belakang, fasawfa yad'u thubura, dia berteriak tempik, celakalah aku. Pada hari itu semua maki diri masing-masing. Semua Allah Ta'ala cerita, kan? Dalam Quran kita selalu baca orang yang dapat buku dia, ma li hadzal kitab, dia berkata celakalah kita. Pasal depa tahu tak ada orang lain yang boleh dipersalahkan. Itu yang dahsyat kiamat ni. Di dunia kita akan cari orang, kita akan cari pihak untuk dibuat sebagai apa? Ni kambing hitam, kan? Untuk kita nak salahkan, troubleshoot, kita nak tala kesalahan tu, kita pergi cari siapa-siapa. Hari akhirat tak boleh. Hari akhirat Allah SWT semua maki diri masing-masing. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan, dalam ayat yang lain, wala kabiratan illa ahsaha. Celaka kita, celaka. Pasal apa celaka? Pasal kitab yang mereka dapat tu tidak terlepas walaupun saghiratan, satu catatan yang halus dan kecil. Benda yang kecil mereka buat pun ada. Buka-buka, yang ni pun ada. Kita pun tak sangka benda sikit sangat ni pun duk ada dalam tu. Tambah yang besar lagi duk ada. Habislah kita hari ni, Jahannam. Lebih kurang macam tu. Habis dah, pi dah, arwah dah, kan? Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dahulu, Quran kata, dahulu innahu kana dulu adalah dia fi ahlihi masrura. Macam mana keadaan dia di dunia dulu? Allah kata kana fi ahli, dia dahulu di dunia bersama keluarganya, anak isterinya, harta bendanya, masrura, seronok, tak ingat kemati. Bukan tak boleh seronok, boleh. Sekejap lagi duduk balik bibat sedih pula, boleh. Tapi keadaan dia di dahulu di dunia, dia tak fikir keadaan ini. Quran cerita dia dahulu di dunia dengan ahli keluarga, anak isterinya, seronok. Seronok dalam kekafiran, seronok dalam kemaksiatan, seronok dalam hal keduniaan. Hari ini dia bertemu. Mereka mengisi kehidupan dengan bersenang-senang, berfoya-foya, ketawa, makan dan minum.
tanpa mereka memikirkan langsung soal akhirat. Ini kehidupan orang Islam. Beza banyak. Orang Islam sangat berbeza. Allah Subhanahu wa taala tak haramkan nikmat dunia ni. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi. Siapa yang berani mengharamkan apa yang Tuhan keluarkan untuk hamba dia? Tetapi setiap benda ada limit dia lah, ada batasan dia. Macam kita pada hari yang kita, Nabi pun sebut pada sahabat, sesungguhnya innaha sa'ah. Nabi kata bukan tak bagi seronok dunia, bukan tak bagi kita menikmati dunia. Sahabat pun depa balik ke ahli keluarga depa gelak, depa berseronok, depa bergembira, depa rasa bersalah. Depa seronok tu depa rasa berdosa. Mari tanya Nabi. Dia kata kami tadi lain, masa di masjid lain, pada balik keluarga kami seronok. Nabi kata innaha sa'ah. Biasalah. Hidup itu ada ketika dan masanya. Tapi kalau senantiasa duk seronok, wakwi hoha tak ketahuan palekok ni, tak mau lah juga kan. Sampai tak ketahuan lohok asak ni kan, tak mau juga. Bukan tak boleh kan. Okey. Berbeza pula dengan keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka orang-orang yang mengeluarkan sedekah, yakni orang-orang yang memberikan sedekah dengan hati takut. Takut kerana apa? Takut kerana bimbang mereka tidak diterima amalan. Pasal itu Aisyah tanya dekat Nabi, adakah orang yang hati mereka takut ni orang yang berdosa? Tak. Orang yang beramal, orang yang beriman senantiasa memikirkan hari kematian. Orang beriman ni dia fikir ke situ. Pasal itu tuan-tuan, kita baca dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, satu hari Nabi semayang bersama dengan sahabat asar, semayang asar. Selepas semayang asar tu, bagi salam, Nabi bangkit musri'an. Dalam hadis tu dia sebut musri'an, kalut, cepat kan, sur'ah. Arab kata bisur'ah, cepat kan, asri', cepat. Musri'an, Nabi ni bangkit kalut, laju, langkah orang. Rumah dia sebelah tu kan, Nabi, makam Nabi tu rumah Nabi. Lalu fafazi'a, dia baru tercekam, awak kalut pelik siapa ni, apa kan. Macam tu imam kan, bagi salam, kalut bangkit, sikit perut ke apa ke kan. Lepas tu duduk tak berapa lama, mai balik. Ni yang kata Nabi tu, dia tak mau biar tersebarnya spekulasi lah kan, tersebarnya kata cakap-cakap ni. Nabi ni jenis dia kerat terus, dia tak bagi ada ruang untuk orang buat spekulasi kan. Macam dia jalan dengan isteri dia Safiyah tengah malam kan, ada dua orang duk nampak, tak nampak Safiyah tu kan. Nabi kata bini ko Safiyah. Masya Allah Rasulullah, takkanlah kami nak duk gosip kan, nak duk membawang kan, nak duk bersangka buruk dengan Rasulullah. Tak, bukan masalah hampa. Nabi ya. Bila Nabi kata ni Safiyah, isteri aku, takkan tuan-tuan nampak, tak payah Nabi ya, nampak ustaz jalan dengan satu perempuan, mesti tak bini dia, adik-beradik dia, kan markah kot. Kalau orang ustaz, dia kata ustaz jalan perempuan, bukan bini dia tu. Bukan bini dia yang hampa kenal. Pasal kita ada istru, ada RTM. Yang duk dengar selama ni RTM, yang istru tak dengar lagi. Jangan duk sangka buruk. Tak ya Rasulullah, kami tak sangka, kami tak cakap apa-apa, kami tak ada nak buruk, nak sangka tak elok. Nabi kata bukan masalah hampa. Inna syaitan yajri majrad dam. Aku kerat awal-awal, potong, tutup. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan yajri majrad dam, dia mengalir dalam saluran darah. Dia duduk dalam ni, dalam hati perut ni. Sat lagi kalau aku tak kerak, tak tutup, dia duduk dalam saluran darah, dia nanti cucuk empah.
daripada tak ada niat nak sangka buruk, daripada tak ada niat nak buat persepsi negatif, nak buat cakap-cakap tak elok, memang hampa tak ada niat daripada awal. Tapi syaitan yang duduk dalam majrad dam, duduk dalam saluran darah tu, dia nanti akan cucuk hampa, sehingga timbul rasa, awal-awal mungkin tak, Rasulullah tadi, awal siapa dia? Main mana tu? Syaitan. Pasal dia memang duduk dalam diri kita. Sebab tu bila tuan-tuan ada nak bersangka buruk atau ada nak bersangka tak elok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullah, biar pergi sangka baik. Tapi tak payah nak pergi sangka baik kan. Okey. So Nabi kata innaha sa'ah. Biasalah hidup ni ada ketika, ada masa, ada titik. Okey. Nabi balik mai. Daripada rumah balik mai. Nabi kata, Nabi tadi tengah salat, dalam salat mayang sak tadi, tengah semayang tadi, Nabi teringat ada tibr, ada seketul emas duduk dalam rumah. Ada, macam kita kata ada duit lah, ada ketui emas. Aku bimbang dalam semayang ni, teringat ni dalam semayang tu, yang lepas-lepas semayang mangkit loncat biu. Aku bimbang, aku risau, aku takut. Apa dia tuan-tuan? Aku takut apa? Aku takut mati sebelum menyelesaikan harta itu. Nanti Allah tanya, apa nak jawab? Tu dia. Yang kata Nabi tu, yang kata qad ghafarta ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang telah Allah ampun apa yang telah lalu dan akan datang, dia masih fikir Tuhan tanya. Pasal itu terus dia bagi kat isteri dia, bagi kat hamba dia, pi bedak bagi habis, jangan ada baki, senang. Esok bila tak ada kat kita, tak ada apa nak jawab. Kalau duk ada saat ni nak kena jawab, mai mana, siapa bagi? Tu satu bab. Min aina, daripada mana? Wa fima, pi kok mana? Nabi kata senang, pi bagi habis, tak payah duk jawab apa. Tu Nabi, takkan Tuhan nak tanya. Itu tuan-tuan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebut, itulah keadaan ahli neraka. Banyak lagi. Kemudian Allah kata amilatun nasibah, kerana mereka itu amilah, bekerja, nasibah, lagi payah. Mereka bekerja dalam keadaan yang susah, lagi payah. Kan? Ada dua pandangan di kalangan ulama berhubung dengan ayat ini. Pandangan pertama menyatakan maksud amilatun nasibah, amilah, amal, bekerja, yang melakukan, mereka ini yang melakukan kerja nasibah dengan susah lagi payah. Bermaksud, iaitu pandangan pertama menyatakan bahawa mereka bekerja keras lagi payah, iaitu berkaitan dengan orang yang selama di dunia berusaha payah beramal saleh. Mereka letih beramal saleh, namun di akhirat mereka tetap masuk neraka jahanam. Ini disebabkan mereka menganggap bahawa amalan mereka amalan saleh tetapi tidak diterima oleh Allah. Ni jam. Ini memang naya betul. Naya tak ada. Amilatun nasibah, di dunia mereka beramal, penat, semayang tak berhenti, tapi tak kena dengan cara. Tidak tuan-tuan, tak kena cara. Semayang banyak. Pasal tu para ulama, para salaf kata apa? Iqtisad fi sunnah ahsan minal ijtihad fil bid'ah. Hampa buat sikit tapi kena dengan sunnah lebih baik daripada hampa duk pulun tapi bid'ah. Tu kata-kata salaf. Iqtisad, sikit tapi betul, sikit tapi kena tepat dengan cara Nabi, boleh pahala. Tapi ijtihad, pulun, sungguh-sungguh, banyak tapi tak kena hak Nabi ajak, tak boleh apa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa buat satu amalan yang bukan dengan cara yang kami ajar, bukan daripada petunjuk kami, bukan daripada urusan agama kami, fahuwa raddun, maka amalan tu sia-sia, tak diterima. Yang ni lah amilatun nasibah ni, penat, letih semayang ke apa. Contoh semayang apa? Raghaib. Raghaib ni bukan sikit, 12 rakaat. Semayang raghaib ni 12 rakaat.
12 rakaat tuan-tuan. Boleh apa? Boleh apa sembahyang rakaat? Boleh penat. Kalau orang tanya sembahyang rakaat, ni An-Nawawi kata, Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi meninggal tahun 676. Dia kata apa? Salat rakaat ni salat yang bid'ah, kerana hadis yang menjadi dalil kepada salat ni palsu. An-Nawawi sebut. Jadi siapa yang sembahyang rakaat 12 rakaat, tak kira lah niat terang mana pun, baik lagu mana pun, tak boleh apa? Boleh penat, letih, silap hari bulan, boleh dosa. Pasal apa? Buat satu benda yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang paling penting. Pasal itu kita bukan buat banyak. Pasal itu Nabi, kita tengok dalam hadis, Nabi salat tak banyak, 12 rakaat sembahyang malam, tapi lama, biar khusyuk. Kita mereka-reka tambah sembahyang ni. Itu yang penting. Selawat pun, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, simple, ringkas. Paling kalau nak panjang pun, kama sallaita ala Ibrahim, itu je sih, wa ala ali, yang tu Ibrahimiyah tu je. Tapi kita tak mau, kita nak panjang lagi. Salawat ni, beribu ni, zikir ni. La yanfa', tak ada manfaat. Pasal apa? Bukan daripada ajaran Nabi. Itu antara pandangan pertama, seperti mana yang disebut daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab melintasi tempat tinggal seorang rahib. Lalu Umar memanggilnya, wahai rahib. Lalu keluarlah rahib tersebut. Maka Umar memandangnya dan menangis. Umar tengok dia, Umar teriak. Maka orang tanya, pendeta tu tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis tengok aku? Beliau berkata, aku teringat kepada firman Allah. Apa dia? Amilatun nasibah. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Umar tengok dia, Umar teriak. Siapa kau teriak? Ya Amirul Mukminin, aku teringat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, amilatun nasibah, mereka yang beramal, bekerja, bersusah payah tapi tak boleh apa. Kan? Lalu Umar tengok pendeta tu, Umar kata apa? Kesian kat hampa, bersusah payah buat ibadat. Sakan padri tak boleh menikah. Tok Sami, kalau kita tengok Tok Sami, kesian kat hampa, dengan pakaian begitu, tengah hangat berjalan, tak pakai kasut, makan tak boleh makan darah, tak boleh makan sayur, duduk terpacak begitu berjam-jam ni, tengah hangat, duduk sila begitu, tak lenguh-lenguh ke? Kan? Punya gigi tu nak masuk apa? Kau tanya dia, Tok Chang nak masuk apa? Nak masuk neraka? Tak ada orang nak masuk neraka. Tapi apa dia boleh? Sebab itu bila kita tengok orang buat bid'ah, kita bukan marah. Marah tu satu bab lah, mungkin pasal mereka. Tapi kesian. Pasal apa kita kesian? Habis beratus ribu kan, baca beratus ni, tapi tak boleh pahala. Sebab pahala ni di sisi Allah. Ni macam baru ni, dia berkata pasal apa ni, duk sebut-sebut sangat capal-capal ni, pasal apa? Kesian. Habis beratus ringgit tak ada boleh apa, tapi di atas benda yang sia-sia. Sia nak tuan. Jahanam. Kita tengok kawan kita, ada aku beli ni berapa? 300. Sia kat hang. Benda ni tak sampai 300, ada jual 30 ringgit, kena muhur. Kesian kat hang. Kita kesian kat dia kena muhur. Itu ya tujuan kita. Kita kesian depa sedang dibohongi, ditipu, dan mereka pula merelakan diri depa ditipu. Kita yang tahu ni, kita tuan-tuan dengar orang kena tipu, tuan-tuan rasa apa? Pada muka. Dah, orang beriman dia tak rasa macam tu. Orang beriman ni dia sayang tau. Kita tegur ni kerana kita sayang, bukan kerana kita benci, bukan kerana kita marah. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi kata, tak beriman satu orang yang dia tak kasih pada kawan dia, saudara dia, seperti mana dia kasih diri dia. Kalau dia tak mau diri dia jadi macam tu, dia pun tak mau saudara dia jadi macam tu. Kalau dia tak mau diri dia ditipu, dia pun tak mau saudara dia ditipu. Dia habaq kata benda tu salah, benda tu tak betul. Untuk apa? Menyelamatkan saudara dia. Pasal itu Ibn Taymiyah kata apa? Semua yang kata dekat aku, semua yang buat fitnah dekat aku sampai aku masuk jail ni, lebih kurang macam itulah mafhum kataan dia, aku ampunkan. Ibn Taymiyah macam-macam orang fitnah dia, orang kata dekat dia. Kadang-kadang setengah tu tuan-tuan, ulama ni jangan main-main. Ulama betul ya, ulama kita jangan main-main. Saya tak sebut siapa-siapa lah, tapi ada orang yang kadang-kadang
pi kata dekat Ibn Taymiyah ni bukan sebarangan orang, tuan-tuan. Ibn Taymiyah ni bukanlah kita angkat dah, tapi Ibn Taymiyah ni di dalam Islam hanya beberapa orang sahaja yang dapat gelaran Syekhul Islam. Apa makna Syekhul Islam? Satu orang yang menguasai, boleh dikatakan, kesemua ilmu Islam. Ibn Taymiyah ni saya sebut sikit dia punya hebat dia. Jawab Syiah, dia ada kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah fi Naqdi Kalam Syiah. Jawab Syiah, dia jawab. Dia ada buku kitab jawab Kristian, Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jawapan yang sahih dalam membantah orang yang menukar agama Al-Masih Isa. Jawab Kristian dia ada, jawab Syiah dia ada, jawab ni Darut Ta'arud Al-Aql wal Naql, jawab pada orang-orang liberal, jawab semua. Tiba-tiba kita duk kata dia sesat lah, apalah, mengkafir ke orang, kata lebih kurang macam kawan-kawan kita. Setengah tu ada yang kena bayar cash dengan Tuhan di dunia ni, tapi tak mau nak peringat. Luhumul ulama masmumah, daging para ulama beracun. Hidup mati dia tu bukan takat tulis kitab duduk dalam rumah dia antara ulama yang turut berperang melawan Tatar ni, lawan ni apa Mogol ni, dia pergi perang duduk depan tu, jasa Ibn Taymiyah. Tapi ada orang fitnah kata macam-macam kan. Itu peringatlah kan. Okey, Umar kata, kesian pada hampa pendeta ni, kuat ibadat tapi sesat, letih di dunia tapi di akhirat masuk neraka, kesian. Pasal tu bila kita tengok satu orang mati tak kafir, kita kesian. Pasal apa? Kadang-kadang tambah orang kafir yang buat baik, memang kita kesian lah. Sedekah banyak, buat baik banyak, charity kan, kebajikan, tapi tak dapat habaan manthura. Saya ada satu cerita kan. Satu orang ni dia pergi klinik, satu orang lah cerita. Yang ni pun kita kenal ni. Dia pergi klinik dapat ubat tau. Dapat ubat. Balik, dia ni orang yang memang betul-betul strict. Makan ubat ikut time, makan ubat ikut sukatan, apa semua yang doktor suruh sapu, dia sapu. Makan 2 biji, makan 2 biji. Yang kita makan 2 biji, tak makan dia. Tapi tak lega. Tak lega. Mai, buat mai. Dia kata, persemua doktor dah makan habis sebotol, tak lega. Allah, dia kata, kerani klinik farmasi silap bagi ubat. Ni ubat sakit lain, pasal tu tak lega. Tapi saya makan habis. Betul lah, tak kena dengan penyakit. Hang makan elok lagu mana pun tak kena, pasal ubat lain. Ada tak manfaat? 30 botol habis pun tak lega. Silap pula mati terus. Pasal ubat lain, penyakit lain. Walaupun disiplin, semangat buat betul, tapi tak kena dengan apa dia, la yanfa' kan. Kemudian demikian juga kata Ali bin Abi Talib, amilatun nasibah. Kata Ali, mereka adalah khawarij. Amilatun nasibah tu siapa dia? Khawarij. Khawarij ni geng mana? Geng yang semayang banyak. Ibn Abbas kata, aku tengok dai tu lekuk dai tu semayang, mata tu lebam, teriak, mulut tak boleh duk kata baca Quran. Pasal itu Abdurrahman bin Muljam kot, masa nak kena bunuh tu, kerak tangan, kerak ni, tak nak kerak lidah dia tak bagi kot. Seingat saya. Pasal apa? Dia sedih, dia teriak, kerak tangan pun semua tak teriak. Mereka nak kerak lidah, dia menangis. Pasal apa? Dia kata, lepas hampa kerak aku tak boleh berzikir. Tu dia. Bukan tak boleh makan, tak boleh berzikir. Tak boleh berzikir, tuan-tuan. Tapi Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Sayyidina Ali, tahu siapa dia? Pakar Quran, ahli Quran yang tikam Sayyidina Ali, yang bunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam. Nampak? Khawarij ni, mereka ni salat nak dibandingkan dengan salat Nabi, salat sahabat, lekeh salat sahabat. Tapi mereka, pasal tu sahabat kata mereka ni malam baca Quran, bertahajud, menangis, berzikir, siang bunuh orang Islam. Itu khawarij. Okey, manakala pandangan yang kedua, amilatun nasibah, adalah orang kafir. Maksudnya dua pandangan lah. Pandangan pertama, orang beriman tapi buat benda yang tak betul, buat benda yang tak kena. Pandangan yang kedua kata orang kafir
yang mana mereka ini melakukan kebaikan, tetapi akhirnya mereka diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Okey? Cukup kita ambil setakat itu. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung. Cuma tuan-tuan, kalau boleh kita tengok dalam surah Ghafir ayat 71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ghafir ayat 71 dan 72. Allah kata apa? Idza aghlal, ketika mana mereka itu diikat, fi a'nakihim, di leher mereka, wassalasil yushabun, seraya mereka itu diseret. Allah kata ahli neraka esok kita ikat dengan rantai di leher, kita heret. Di leher ni kita heret. Fi hamim, hamim. Sekejap lagi kita akan tengok dalam ayat ni pun ada hamim. Hamim, air yang mendidih. Fi nari yusjarun, dan mereka dibakar di dalam air itu. Belum habis lagi, kita akan cerita tentang zakum, buah yang mana berduri. Zakum ni buah berduri, masuk dalam perut ni, terkoyak usus ni. Bila kita makan, kita lekat, tak boleh pergi, kita minum air. Allah bagi air panas, cairan besi, cairan tu minum. Nak bagi buah zakum tu telan masuk, dah lah duri, terkoyak berdarah dah, minum air pula, terborai usus. Lepas tu jadi ke mana? Dia jadi elok balik, ulang lagi, tak berhenti sampai ke sudah. Itu azab neraka. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mulakan pagi ini dengan ayat Al-Quran. Allah kurnia keberkatan, Allah selamatkan kita. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca ayat tu banyak-banyak, mudah-mudahan Allah lindung kita daripada api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.